Okey, baik. Sudah nampak dah. Nampak dah? Ya, ya, nampak. Nampak. Okey ya. Okey, Ya, okey. silakan Datuk. Okey, terima kasih. Ini problem teknologi ya. Sekejap begitu, sekejap begini. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati lagi dimuliakan. Okey, kita akan fokus kepada buku Dr. Daniel The Power of Al-Quran, Kehebatan Al-Quran. Dan pada sesi pertemuan yang lepas, saya telah bicarakan, saya yakin, tentang definisi Al-Quran. Dan saya mengharapkan kesemua yang terhadir pada sesi pertemuan yang lepas, jika saya tanya apa itu definisi Al-Quran, semua boleh menjawab begitu saja. Ia adalah mukjizat. Apa itu mukjizat? Alhamdulillah, dia jawab begitu tanpa rajukan. Ia merupakan suatu yang diturunkan oleh Allah ke atas Nabi Muhammad SAW dan dicatat berdasarkan riwayat mutawatir. Apa itu mutawatir? Tak payah rujuk buku. Semua boleh jawab begitu. Itu yang saya harapkan terjadi pada setiap orang yang mendengar ceramah saya. Begitu keadaannya. Dia bukan mendengar dan kemudian dia tak bertanggungjawab dengan ilmu yang disampaikan. Mesti balik ulang kaji. Mesti jika ditanya apa yang telah dipelajari boleh disampaikan dengan baik satu persatu. Jika terlupa sedikit sebanyak itu biasalah. Tapi cara dasarnya boleh dia garap, boleh dia faham one by one. Itu yang saya harapkan terhasil daripada sesiapa yang mendengar ilmu saya. Itu yang saya harapkan akan terhasil. Dia mendengar dengan penuh fokus, penuh khusyuk, penuh tanggungjawab. InsyaAllah. Dan sebelum saya masuk kepada apa yang Puan sebutkan tadi, iaitu Al-Quran menggegar barat. Al-Quran menggegar barat. Saya nak sebut tentang satu ayat, memandangkan Al-Quran ini dia ada tema-tema besar yang Quran bicarakan. Al-Quran dia berunsurkan tematik. Ada tema, tematik. Tematik, jangan lupa kalimat ini. Al-Quran ada unsur tematik. Jika Al-Quran menceritakan tentang sesuatu cerita, cerita itu ada tema yang hendak diangkat. Dia bukan sekadar cerita, tapi di sebalik cerita ada tema yang hendak diangkat, tema keagamaan. Ini yang perlu ada pada mindset kita bila kita nak betul-betul faham Quran. Maka pada malam ini saya nak angkat satu ayat. Bateri habis. Saya nak angkat satu ayat, iaitu dari surah An-Nisa, surah nombor 4, ayat 125. Saya ulangi, surah An-Nisa, surah nombor 4, ayat 125. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sila rujuk ya, surah nombor 4, surah An-Nisa, ayat 125, supaya lebih fokus. Ayat ini lebih masuk ke dalam jiwa. Biiznillah. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajahahu lillah wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila." Maksud ayat, siapa yang lebih baik dalam beragama? Yang tersirat ialah inilah orang yang terbaik dalam beragama Islam. Dalam kita beragama Islam, inilah orang yang terbaik berdasarkan ayat ini. Apakah ciri-ciri yang ada pada mereka? Allah sebut tentang 3 ciri. Orang Islam yang ada ketiga-tiga ciri ini, dia orang yang paling baik dalam beragama Islam. Biiznillah. Ciri yang pertama ialah aslama wajahahu lillah. Kalau tuan-tuan perempuan ada Al-Quran, kalau bersama Dr. Daniel, terjemahan Quran mesti ada di tangan. Mesti ada di tangan. Ciri yang pertama tentang orang Muslim yang terbaik ialah aslama wajahahu lillah. Terjemahan cara direct, terjemahan cara langsung ialah dia menundukkan wajah hatinya kepada Allah. Itu ciri pertama.
Dia menundukkan wajah hatinya kepada Allah. Imam Ibn Katsir dalam kitab tafsir beliau yang agung mengatakan maksudnya ialah orang itu ikhlas. Maka ciri orang yang baik beragama, ciri pertama, bab dalaman. Bukan kosmetik hebat, segak, handsome. No, no, no. Dalaman dulu. Jiwa dia ikhlas. Allah melihat pada aspek dalaman dahulu. Kemudian ciri yang kedua, wahuwa muhsin. Dia muhsin. Dia muhsin. Yang pertama ikhlas. Yang kedua muhsin. Terjemahan dalam terjemahan bahasa Melayu Quran, saya kurang suka. Saya kurang suka terjemahan dalam Quran, terjemahan bahasa Melayu, saya kurang suka. Tapi bila kita buka kitab tafsir, kita nampak muhsin ini bukan sekadar membuat kebajikan. Itu terjemahan biasa. Tapi berkata Imam Ibn Katsir, wahuwa muhsin, artinya dia melakukan sesuatu berlandaskan syariat Allah. Itu baru betul. Lantas, orang yang terbaik dalam beragama Islam ialah pertamanya, dia tundukkan wajah hatinya kepada Allah. Yakni dia ikhlas, hatinya ikhlas. Orang tak nampak, Allah nampak. Yang keduanya, caranya betul. Ada orang dia belajar Islam, dia seringkali berkata, yang penting hati mau baik ber, hati mau baik ber, hati mau baik ber. Betul, hati mau baik. Tapi diulang-ulang itu macam itu sahaja yang Islam tekankan. That is wrong. Hati mau baik ber, betul. Tapi bukan sekadar itu ber. Juga kena ada yang kedua, wahuwa muhsin. Caranya kena betul. Cara yang betul ini apa maksudnya? Apa saja yang dia lakukan, solatnya, sedekahnya, puasanya, kurbannya, raya hajinya, dan seumpamanya, mesti bertepatan dengan landasan syariat. Ada orang buat kerja, hati dia ikhlas, tapi cara tak betul, tertolak. Ada orang cara dia betul, rukun sembahyang semua lengkap, hati pula tak ikhlas, tertolak. Kata Imam Ibn Katsir, untuk amal diangkat menjadi amal soleh, sekaligus Allah terima. Kedua-dua ini wajib ada dalam setiap amal. Satu ada, satu tiada, dia bukan amal soleh, dia tertolak. Ikhlas kena ada, dan serentak dengan itu, mengikut syariat juga wajib ada. Bukan sunat ada, wajib ada. Clear? Dan yang ketiga, wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Dan mereka mengikut jalan agama Nabi Ibrahim yang hanifah, yang suci bersih daripada kesyirikan. Hanifah itu suci daripada sebarang kesyirikan. Wattaba'a, mereka mengikut millata Ibrahim, landasan beragama Nabi Ibrahim. Jadi Allah mahu kita ikhlas ketika beramal. Pada ketika yang sama, kita mesti mengikut syariat. Bagaimana tuan-tuan dan perempuan bila beramal, nak pastikan tuan-tuan perempuan mengikut syariat? Tuan-tuan dan perempuan beramal. Quran menyuruh kita beramal mengikut syariat. Tuan-tuan dan perempuan, bila kita beramal, nak pastikan kita ikut syariat. For sure. Dengan pasti. Tuan-tuan dan perempuan kena buat apa? Nak pastikan tuan-tuan dan perempuan yakin, saya sekarang sedang beramal dan ikut syariat. Dengan yakin. Tuan-tuan perempuan kena buat apa sebelum tu? Kena belajar. Betul. Kena belajar artinya kena berilmu tentang syariat. Tuan-tuan dan perempuan kena ada ilmu.
Sekaligus jawapan tadi betul. Kena belajar. Belajar ni macam-macam pembelajaran. Belajar tentang syariat. What is syariat? Hukum hakam taklif. Apa itu wajib? Apa itu yang haram? Apa itu yang sunat? 5 hukum taklif. Abang tulis. I'll just tell him. Why is Kirina calling her boyfriend? What is Ada suara tadi. Soalan ke apa tadi? Terganggu saya sikit dengan suara tadi. Okey? Datuk, Ya. saya nak tanya, format Datuk bila buat kuliah ni, bila certain things Datuk bertanya, Datuk nak kami respon atau towards the end? Sebab tadi saya Okey. on, saya tak lock Okey. speaker, sebab tu ada orang Okey. So, macam Okey, mana Puan. format Datuk? Okey. Jangan bagi siapa pun bersuara masa saya sedang bersuara. So saya lock sekarang. Lock. Cuma tulis saja. Respon dengan tulisan je. Alright. Jangan izinkan siapa kecuali Puan pengurusi lah. Okay, baik. Yang lain suruh mereka diam. Ya. Okay, baik. Terima kasih Datuk. Baik, terima kasih. Okey, gangguan suara sikit tadi ya. Baik. Jadi betul jawapan tadi. Nak pastikan kita muhsin ikut syariat, kena belajar. Belajar syariat berdasarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sebab itu, mempelajari Islam ini, dia bukan sunat, dia jatuh wajib. Sebab dengannya kita pastikan apa yang kita buat ikut syariat ataupun tidak. Okey? Contoh, tuan-tuan dan perempuan, dekat musim Aidil Adha, nak buat korban di luar negara. Bolehkah kita di Malaysia buat korban untuk orang, contohnya di Syria, untuk orang di Palestin? Bolehkah? Apa syariat kata? Bukan terus buat. Belajar dahulu. Boleh ke tak boleh? Kalau boleh, tang mana yang boleh? Tak boleh, tang mana yang tidak boleh? Kena belajar. Bukan terjun saja. Kemudian tanya, Ustaz, apa hukumnya? Tanya hukum. Buat apa dia buat? Orang belajar hukum, belum buat. This is Islam. Okey, 2 dah faham. Yang ketiga, ikut landasan Nabi Ibrahim. Allah mahu kita ikut cara Nabi Ibrahim beragama. Masya Allah. Allah mahu. Berdasarkan ayat ini. Bukan ulama kata. This is from Allah Azza wa Jalla. Lantas dia satu tajuk yang berbeza. Kemudian kita perincikan. Tapi untuk malam ini, apa benda besar yang ada pada Nabi Ibrahim yang wajib kita contohi? Wajib kita contohi. Tuan-tuan perempuan, di samping ada Quran, ada pensel, kertas tepi ya. Ni nak belajar betul-betul ni. Nak belajar betul-betul. Okey, kena ada pen, pensel, buku nota. Saya wajib lah. Bukan wajib syariat. Wajib bersama Dr. Daniel, kena ada kertas, pen, nak catat. Tadi An-Nisa 125, catat. Tentang orang yang paling baik dalam beragama. Baik, sekarang kita nak bincang. Apa yang menonjol tentang Nabi Ibrahim yang menyebabkan Allah mahu kita ikut cara Nabi Ibrahim beragama. Dan bila kita bertahayat, contoh bertahayat akhir, mesti kita berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim penting bagi umat akhir zaman. Maka untuk memahami itu, apa yang hebat yang tak kita contohi tentang Nabi Ibrahim, saya nak angkat surah Al-Baqarah. Surah nombor 2, ayat 130 dan 131. Catat ya tuan-tuan. Perempuan, catat. Apa yang menonjol tentang Nabi Allah Ibrahim yang kita kena ikut? Al-Baqarah, surah nombor 2, ayat 130 dan 131. Mari kita amati apa Allah kata ya. Mungkin sebahagian kita minta maaf, baru pertama kali
Dengar ayat ni. Al-Baqarah 130. Allah berfirman, "Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين." Al-Baqarah 130, 131. Apa maksudnya? Sesiapa yang tidak menyukai untuk mengikut landasan Nabi Ibrahim, dia adalah orang yang telah memperbodohkan dirinya. Sebab itu saya katakan tadi, mungkin setengah kita ini pertama kali tahu ayat ni. Dalam Quran ada. Orang yang memperbodohkan dirinya, Allah kata, safiha nafsah, those with stupidity inside them. Orang yang ada kebodohan pada dirinya ialah orang yang enggan mengikut Nabi Ibrahim. Itu. Padahal Nabi Ibrahim itu walaqad istafainahu fid dunya. Di dunia Allah pilih baginda pastinya sebagai rasul. Wa fil akhirati laminas salihin. Dan di akhirat dia termasuk dalam golongan orang-orang yang baik-baik, orang-orang yang soleh. Idh qala lahu rabbuhu, dan ingat ketika Tuhannya Allah berkata kepadanya Ibrahim, aslim ya Ibrahim, aslim. Ini penting. Aslim maksudnya wahai Ibrahim, aslim. Aslim apa dia? Tunduk. Tunduk. Apa kata Nabi Ibrahim? Qala aslamtu li rabbil alamin. Nabi Ibrahim jawab itu. Dan jawapan itulah yang kita wajib ikut. Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, aslamtu li rabbil alamin. Aku tunduk kepada Tuhan bagi seluruh alam. Hamka dalam tafsir Al-Azhar beliau mengatakan, inilah Nabi Ibrahim. Allah suruh, aslim, tunduk. Dia kata, aku tunduk. Tak ada keraguan. Tak ada bantahan. Tak ada nak procrastinate, nak tangguh. Nanti I minum teh tarik dululah ya Allah. Nanti bagi I perkena nanti nasi kandak dulu. Nanti I fikir lepas kahwin, lepas buat haji. No. Terus aku tunduk. Aku patuh artinya. Sebab itulah bila Allah mimpikan Nabi Ibrahim, kisah terdapat dalam surah As-Saffat. Ini tanpa perincian, cuma sepintas lalu. Dalam surah As-Saffat, Allah menceritakan, lebih tepat ayat 102. Surah As-Saffat ayat 102. Allah menceritakan Nabi Ibrahim, Allah mimpikan menyembelih anak. Dan mimpi Rasul, wahyu, perintah. Dan Nabi Allah Ibrahim terus bertindak untuk menyembelih anak. Nampak? Tunduk. Tuan-tuan perempuan, tolong dengar, menyembelih anak. Kita sekarang menyembelih kambing, lembu. Tak ada masalah berat sangat. Menyembelih haiwan. Asalnya bukan menyembelih haiwan, menyembelih anak. Saya pun bila diperintah untuk menyembelih anak, sebab itu makam kita rendah. Kita bukan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Baginda makam tinggi. Baginda patuh. Itu berkait dengan aslamtu li rabbil alamin. Aku tunduk pada segala perintah Allah. Datang perintah apa pun, tak saintifik lah, tak logik ke, tak masuk akal kan. Jika ia betul perintah Allah, aku buat. Ya Ismail, baring. Aku nak sembelih kamu. Surah As-Saffat 103. Bila mereka sudah tunduk, Nabi Ibrahim sudah ambil pisau, nak sembelih. Barulah Allah sebut dalam ayat 107, ini semua ujian, kamu patuh, maka penyembelihan anak diganti dengan penyembelihan seekor kambing yang besar. Itulah yang kita ikut, penyembelihan haiwan. Tapi asalnya bukan haiwan, menyembelih anak. Dan Nabi Ibrahim
dan pastinya Nabi Ismail tunduk. Inilah yang Allah mau kita buat. Dan orang yang ada 3 ciri ini, itulah orang yang terbaik dalam beragama Islam. Bukan sekadar dia janggut, pakai serban, jubah, celak, selepak, sekadar bertudung. Not enough, although it is good. But it's not enough. Kadang anak kita kan, kita di kampung-kampung, anak saya dah khatam Quran. Not enough. Not enough at all. Khatam Quran, tapi tunduk tak? Semayang 5 buat tak? Subuh bangun tak? Benda haram tinggalkan ataupun tidak? Tak cukup sekadar serban, jubah dan sebagainya. Ini bila kita faham, baru kita nampak Islam tu bagaimana rupa dia. Bagaimana rupanya. Dan inilah yang para sahabat radhiyallahu anhum hayati. Lantas bila orang-orang non-Muslim, orang kafir, tengok peribadi Muslim, belum lagi bersuara, dia tengok orang Islam. Jaga sungguh akhlak Islam, sebab itu kehendak Allah. Jaga sungguh hak orang bukan Islam, orang kafir punya hak, dia jaga. Sebab itu Allah suruh. Mereka patuh. Maka orang kafir pun tabik hormat pada orang Islam. Bukan pakai jubah serban, tapi duk makin hamun orang kafir. Ini Islam ajar kan ni? Macam di Malaysia kan. Kadang-kadang janggut lebat, tapi duk makin hamun orang lain. Duk makin hamun non-Muslim. Kita rasis. Sampai non-Muslim pun kata, what you did, is it from your religion? Is it based on Islamic teachings? Tak cantik. Tak cantik. Okey. Clear tuan-tuan dan puan-puan? Itulah. Itulah yang nak saya angkat terlebih dahulu untuk perbincangan awalan pada malam ini. Kemudian terus saya nak angkat buku ini, The Power of Al-Quran. Terus kita nak bincang bab yang pertama, iaitu Al-Quran menggegar barat. Tapi mukadimah tadi penting. Nak gegar barat bukan boleh begitu saja. Umat Islam kena faham, beramal, mencontohi Nabi Ibrahim. Baru nampak akhlak kita menonjol. Termasuk akhlak ketika kita berinteraksi dengan non-Muslim. Baru nampak. Baru boleh menggegarkan dunia non-Muslim. Baru boleh menggegarkan barat. Jika sekadar pakai serban jubah tak boleh menggegarkan barat langsung. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati lagi dimuliakan. Antara perkara yang menjadi perhatian sebahagian orang barat ialah Al-Quran. Sebab Al-Quran ini luar biasa mengikut kenyataan orang Islam. Mukjizat. Kalam Allah. Words of God. Jangan main-main. Bukan words of Muhammad. No. Words of Allah. Words of God. Kristian di barat, mereka ada Bible. Tapi, mereka claimed the Bible are words of God. Tapi ada banyak kontroversi. Banyak kontroversi. Words of God, tapi Roman Catholic Bible ada perbezaan dengan Protestant Bible. Bible Baba ini juga ada perbezaan dengan the Greek Orthodox Bible. Bible mana yang betul-betul Bible? Ada kontroversi. Not the Quran. You pergi US, you pergi Mesir, you pergi Malaysia, China. Quran asal itu, mushaf itu. Bukan yang terjemahannya. Mushaf asal itu in Arabic. Dia dipanggil mushaf Uthmani. Sebagaimana yang dibukukan di zaman para sahabat yang
meniru mushaf asal sebagaimana yang diajar oleh Nabi alaihi salatu wassalam. So there is only one Quran until now. Bible tidak begitu. There are many Bibles, versions. Jadi Barat rasa, yang jahat dia nak carilah kelemahan-kelemahan Al-Quran. Tapi tak mengapa. Sebab jika mereka betul-betul mencari, walaupun mencari kelemahan, mereka akan akhirnya kagum dengan Al-Quran. Okey? Dan ia berlaku pada siapa? Saya nak tebuk ajalah, bab ni nak tebuk. Contoh kepada Profesor Jeffrey Lang. Profesor Jeffrey Lang. Profesor Jeffrey Lang ini dia pakar matematik. Saintis. Pakar matematik di University of Kansas, Amerika. He is a mathematician. Masih hidup. He is a mathematician di Kansas, University Kansas, Amerika. Memeluk Islam pada tahun 1982. Profesor Jeffrey Lang asalnya Kristian. Kemudian jadi ateist. Dia keliru dengan Bible. Macam saya sebutkan tadi. Bible memeningkan kepala. Pegangan Bible memeningkan kepala. Jesus, Son of God. Son of God, and yet he was a human being. And now, the Christians claim that he is the Son of God. Pening kepala. Jadi ateis terus. Tolak semua Tuhan, tolak semua agama. Maka pada satu hari dia membeli Al-Quran terjemahan bahasa Inggeris. Apa tujuannya? Dia yang sebutkan tadi. Ada yang mendekati Quran bukan niat baik, niat dia jahat. But never mind. Maka dia nak mencari kesilapan Al-Quran. Tapi akhirnya apa berlaku pada Profesor Jeffrey Lang? Dia mengkaji Al-Quran berdasarkan terjemahan bahasa Inggeris. Dia tak tahu mengaji, kita yang pandai mengaji. Innallazi itu kita. Tapi ramai yang mengaji tak tahu pun apa yang dia baca. Maksud dia, Jeffrey Lang tak tahu mengaji, tapi dia mengkaji. Mengkaji. Dia tak tahu mengaji, dia mengkaji. Ramai kita pandai mengaji, tapi tak mengkaji. Kita nak dua-dua, mengaji dan mengkaji. Jeffrey Lang mengkaji. Dan kesannya, dia masuk Islam. Kesannya, Profesor Jeffrey Lang mengucap 2 kalimah syahadah. Demikian juga yang berlaku kepada Dr. Gary Miller. Tadi Profesor Jeffrey Lang di Kansas, Amerika. Gary Miller bukan profesor. Dr. Gary Miller, also a mathematician, but in Canada. Toronto, Canada. Dr. Gary Miller, a mathematician from Toronto, Canada. Pada tahun 1977, dia seorang Kristian. Dr. Gary Miller, seorang Kristian, aktivis gereja dan mendalami Bible. Dia saintis, aktivis gereja, mendalami Bible. Pada tahun 1977, dia berminat nak mengkaji Quran, bukan nak percaya, nak mencari kesilapan Quran. Macam Profesor Jeffrey Lang. 1977. Dia beli Quran, terjemahan bahasa Inggeris, nak cari kesilapan Quran. Contradictions in the Quran, mistakes in the Quran. Just to prove that the Quran is not the words of God. Full stop. But in 1978, Dr. Gary Miller embraced Islam. Alhamdulillah.
Pada tahun 1978, Dr. Gary Miller, pakar matematik, Toronto, Kanada, aktivis gereja, mendalami Bible, mengucap 2 kalimah syahadah. Kesan Al-Quran. Tajuk kita Power of Al-Quran. Power of Al-Quran. Power. Jeffrey Lang. Berubah kesan Al-Quran. Dr. Gary Miller, a mathematician. Orang kuat gereja. Berubah kesan Quran. Power of Al-Quran. Power. Mereka tak tahu mengaji. Mereka mengkaji. Mengkaji ini mengubah manusia. Mengkaji ini boleh mengubah manusia. Tadabbur Quran itu termasuk dalam bab mengkaji. Mengubah Gary Miller, mengubah Jeffrey Lang. Dan Dr. Gary Miller selepas dia masuk Islam, dia tulis sebuah buku. Tuan-tuan dan puan-puan boleh cari buku itu. Ada buku. Buku itu tak tebal. Saya suka sangat buku itu. Nanti kita akan sentuh sikit tentang buku itu sebab dia olah cara saintifik. Tajuk bukunya The Amazing Quran. The Amazing Quran. Quran menakjubkan. Kesan daripada pantulan kehebatan Al-Quran. Apa yang boleh kita fikirkan? Tuan-tuan puan nak dengar lagi satu contoh. Contoh yang ketiga kena sebut juga. Dalam bab 1 ini, saya sebut Dr. Gary Miller, saya sebut Jeffrey Lang. Nak sebut lagi satu yang saya tulis juga dalam bab 1 ini. Iaitu apa dia? Dr. Gerald Frederick Dux. Dr. Gerald, Gerald, Dr. Gerald Frederick Dux. Siapa beliau? Oh, ini hebat. Dia tokoh dari Kansas, Amerika, dan dia pernah datang Pulau Pinang. Saya dapat menemuinya ketika dia datang berceramah di Pulau Pinang. Dr. Gerald Frederick Dux. Dia datang Pulau Pinang tahun 2009. Saya bersyukur dapat bertemu dia ketika beliau berceramah di USM. Dr. Gerald Frederick Dux, D-I-R-K-S. Okey. Dia belajar dalam bidang Kristian. Dia mendapat Masters of Divinity daripada University Harvard. From University Harvard. Dia ambil Masters in Divinity. Dan kemudian PhD dia buat dalam bidang psikologi. Dan akhirnya dia menjadi padri di United Methodist Church di Kansas. Kita bercakap tentang padri yang ada Masters in Divinity from Harvard dan ada ilmu psikologi PhD. Dan dia padri di United Methodist Church in Kansas, Amerika. Ini manusia yang mendalami betul Kristian, mendalami betul Bible. Tetapi apa berlaku? Kena dengar ni. Apa berlaku? Sembahyang kajian saya ialah salah satu yang memeningkan Dr. Gerald Frederick Dux ialah tentang ketulinan Bible. Beliau padri, dapat Masters in Divinity, tapi beliau meragui ketulinan Bible. Beliau meragui ketulinan Bible. He questioned the authenticity. He questioned the authenticity of the Bible. Faham kan? Panjang ceritanya. Nak bincang tajuk the authenticity of the Bible. Panjang ceritanya. Padri ini sudah kepeningan dan akhirnya dia mengkaji agama-agama dan termasuklah mengkaji Al-Quran dan kesan daripada petunjuk Al-Quran. Akhirnya padri ini mengucap 2 kalimah syahadah.
Allahu Akbar. Dari kisah-kisah tadi tentang orang-orang hebat di barat tadi, apa yang boleh kita pelajari? Pertama sekali, pentingnya mengkaji Al-Quran. Yang keduanya, Al-Quran ini dia powerful. Sehingga etis boleh berubah. Orang kuat Kristian, padri, bila betul-betul faham, berubah tanpa paksaan, mengucap 2 kalimah syahadah. Dan baik keimanan mereka sampai sekarang. Kesan faham. Sebab tu bila kita nak berdakwah kepada non-Muslim di Malaysia, kita kena angkat Quran untuk sampaikan pada mereka. Sebagaimana Al-Quran mengubah orang-orang tadi, kita mengharapkan Al-Quran mengubah non-Muslim secara umumnya di Malaysia. Mengubah peringkat awal mungkin, pandangan dia sebelum ini mungkin negatif terhadap Quran, terhadap Islam, jadi positif. Paling baik, kemudiannya dia mengucap 2 kalimah syahadah. Biiznillah. Itu lebih baik, paling baik. Dan memang akhirnya orang barat mengkaji dan makin ramai yang memeluk agama Islam. Dan seorang lagi yang juga saya tulis ialah Dr. Maurice Bucaille. Dr. Maurice Bucaille ni memang saintis yang hebat di Perancis. Ya. Hebat sungguh Dr. Maurice Bucaille sebagai saintis di France, di Perancis. Dan dia pun mendalami Bible. Kristian mendalami Bible, pada ketika yang sama saintis yang hebat di Perancis. Dan akhirnya satu ketika dia berminat mengkaji Firaun. Bible juga menceritakan tentang Firaun. Dia sebut sebagai Pharaoh. Dalam Bible diceritakan Pharaoh mati lemas. Quran pun sama. Tapi ada satu kenyataan dalam Quran tidak ada dalam Bible. Ini mengejutkan Maurice Bucaille. Dia datang ke bumi Arab nak mengkaji tentang Pharaoh, khususnya di Mesir. Singgah sekejap di Saudi Arabia, bertemu ulama. Dan dia terkejut bila ulama beritahu dalam Al-Quran, dalam surah Yunus, ada menceritakan tentang Firaun. Jasadnya Allah akan selamatkan sebagai tanda bukti untuk orang yang kemudian. Sebagai tanda bukti untuk orang yang kemudian. Itu yang menyebabkan kejutan pada Dr. Maurice Bucaille. Dan akhirnya dia mengkaji dan dia bertemu dengan mumia Firaun, dan dia minta izin untuk dia rawat, dia panggil bahasanya rawat di Perancis, mumia itu, dan dia tulis buku tentang Firaun itu, dan dia mengatakan apa yang Quran katakan, Allah selamatkan jasad Firaun yang mati lemas ketika mengejar Nabi Allah Musa dan Bani Israel untuk jadi tanda orang kemudian. Tanda itu telah ditemui dengan penemuan Dr. Maurice Bucaille. Dia bukukan, dapat anugerah, dan dia kata Firaun itu namanya Merneptah. Ramai yang menamakannya Ramses. Tapi Dr. Maurice Bucaille kata, no, Firaun yang mengejar ini namanya Merneptah. Tak apa, itu isu lain. Tapi kesannya dia masuk Islam. Tak mungkin dia kata Muhammad tahu tentang semua ini. Ini cerita akan datang. Bukan telah berlaku. Masa Nabi Muhammad SAW baca ayat ini, mumia belum ditemui. Bagi dia mengatakan, jasad ini Allah bagi jaminan akan Allah selamatkan untuk orang kemudian. Tengok sebagai bukti. Zaman Nabi sampaikan ayat, siapa pun tak bertemu mumia Firaun. Dia ditemui pada tahun 1898, quite recently. Power of Al-Quran. Al-Quran mengubah manusia daripada kufur kepada iman, daripada iman kepada takwa yang lebih tinggi, insya-Allah.
Itu kita harapkan berlaku pada kita, insya-Allah. Sister Lin, kita boleh buka lah. Saya rasa kita boleh buka pada soalan kalau ada. Baik, Doktor. Ya, kita boleh buka pada soalan. Baik, siapa-siapa yang nak bertanya, silakan. Ini chat je kan, Doktor? Boleh. Ya, chat lagi baguslah. Baik, baik. So, silakan siapa nak bertanya soalan boleh type di ruang chat di Zoom. Sila, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan malu, segan. Baik, ada satu soalan Doktor Silakan. daripada Sister Samila Muhammad Zain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Doktor. Waalaikumsalam. Serangan cyber untuk momok Yahudi. Adakah benarnya cara ini? Silakan, Doktor. Ya. Yahudi merupakan satu golongan yang ada berkaitan dengan ahli kitab. Bila Allah sebut dalam Quran tentang Bani Israel, Allah sebut tentang golongan yang dari keturunan Israel. Israel salah satu nama bagi Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Nama Israel maksudnya baik, iaitu hamba Allah. Maka Bani Israel ialah keturunan Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam sampai ke era Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Begitu ramai Nabi dan Rasul-Rasul Allah utus dari kalangan Bani Israel. Termasuk golongan Yahudi juga dari kalangan grup Bani Israel. Termasuk Yahudi yang berada di Madinah zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika baginda berhijrah ke Yathrib, sekarang Madinah, ada 3 kabilah Yahudi di Madinah. Bani Qunaiqa, Bani Qainuqa, Bani Quraizah dan Bani An-Nadir. 3 kabilah Yahudi di Madinah ketika baginda memimpin Madinah alaihi salatu wassalam. Dan Yahudi tidak dizalimi. Ini pengajaran pertama dalam agama Islam. Yahudi, walaupun ketika Yahudi berada di Madinah, Al-Quran tentang Bani Israel Allah turunkan, Allah ceritakan tentang kebobrokan Yahudi dan Bani Israel. Bagaimana mereka ini Allah berikan pelbagai-bagai kelebihan. Mereka sentiasa menderhakai Allah. Diturunkan dari langit manna dan salwa, dipancarkan mata-mata air, dan begitulah seterusnya. Allah tolong mereka satu demi satu, tapi mereka tak pernah bersyukur. Ketika Nabi hidup dengan 3 kabilah Yahudi, ayat-ayat Allah turunkan tentang kebobrokan Yahudi, tentang kejahatan mereka, namun Yahudi di Madinah tidak dizalimi sedikit pun. Itu sikap kita dengan Yahudi. Kita tidak anti mereka sebab namanya Yahudi. Tetapi akhirnya baginda menghukum mereka bukan sebab mereka Yahudi, sebab mereka telah mengkhianati perjanjian, melampaui batas, akhirnya adanya dihalau keluar dari Madinah, kemudian berlaku peperangan sebab mereka, bukan sebab kita nak menzalimi mereka. Sekarang timbul bangsa Yahudi, rejim Zionis Israel. Bangsa Yahudi yang beriman dengan konsep Zionisme. Konsep Zionisme ialah they are the best. Mereka umat terbaik dan orang lain seperti anjing. Sebab itu mereka bunuh kanak-kanak dari kalangan Palestinians. They don't care. Sebab mengikut rabai mereka, Palestinians ini seperti anjing. Dan mereka bukan sangat mengangkat Taurat. Sekarang mereka lebih beriman dengan kitab Talmud. Ini satu perbincangan lain. Bukan Taurat, tapi Talmud. Dan bila kita kaji Talmud yang mereka imani sekarang, isi dia cukup menakutkan.
Malah Nabi Isa pun mereka kata layak dihumbal masuk neraka dalam Talmud. Itu sempat saya kaji, saya tulis dalam buku-buku saya. Dan akhirnya mereka bertindak menzalimi orang-orang Palestin, umat Islam. Bukan Islam pun ada Kristian dari kalangan rakyat Palestin. Okey. Jadi di sudut fatwa rejim Zionis Israel, bukan Yahudi ya, bukan Yahudi as a whole. Rejim Zionis Israel, mereka kafir harbi. Mereka kafir harbi, bukan sekadar kafir, kafir harbi, kafir yang kita perangi. Itu fatwanya. Jadi suasananya adalah suasana kita dengan mereka adalah musuh. Sebab tu Malaysia menganggap tidak mengiktiraf negara Israel. Kita anggap itu negara haram sampai sekarang. Dan itu pegangan kita. Jadi bila ditanya soalan tadi, apa-apa yang kita buat dalam batas-batas yang artinya tidak melampaui batas. Sebab Allah mengingatkan kita tentang apa yang orang Yahudi buat dahulu. Apa yang mereka buat? Zalika bima asaw. Pertama, ini para ulama tafsir cukup mengingatkan kita. Mereka Yahudi Bani Israel Allah hukum sebab dua benda. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Sebab dua ni. Mereka maksiat, lawan cakap Allah dan melampaui batas. Jadi soalan tadi saya jawab secara umum. Allah mengingatkan kita, jangan buat apa yang Yahudi buat, Bani Israel buat. Kamu jangan jadi seperti mereka. Ya, mereka harbi, tapi jangan berperangai macam mereka. Apa dia? Nak buat benda baik tapi cara salah. Dan bertindak melampaui batas. Itu. Saya jawab secara umum. Okey, ada lagi? Dr. Dania, kita Terima kasih. ada soalan yang kejap ya, yang kedua Okey. daripada Encik Wan Fauzi. Silakan. Okey, ini soalan daripada Anim. Salam doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tips sederhana bagaimana kita nak sampaikan Al-Quran pada non-Muslim secara amnya. Silakan doktor. Ya, pertama cara yang terbaik bukan terus kita sampaikan. Tetapi kita dekati mereka dengan akhlak. Suara akhlak ni kuat. Berbanding suara mulut menyampaikan Quran. Kita mula dengan tunjukkan akhlak yang baik ketika menggauli mereka. Contoh kita di tempat kerja bersama-sama dengan mereka. Datang kerja awal. Bukan mereka datang awal, kita sentiasa lambat. Kita pula rajin balik awal, mereka datang awal, balik lambat. Kita datang lewat, cepat-cepat nak balik. Pukul 4.30 tu belum boleh balik lagi, dah make up, dah sikat rambut, buang masa setengah jam sebab nak balik. Mereka tidak, contohnya. Jadi dia tengok kita ni akhlak tak baik. Kemudian bila akhlak tak baik, lepas tu nak cakap tentang Quran, Islam ya'lu wala yu'la alaih. Dia gelak. Agama Islam tinggi, tidak ada lebih tinggi, berbandingnya tinggi, you all punya perangai rendahan. Islam tinggi, macam mana you all rendahan? Jadi tak jadi. Sebab itu kita kena menghayati Quran dulu. Akhlak Quran kena ada pada kita. Sebaik mungkinlah. Kita bukan perfect ya. Saya bukan cakap bahasa perfection, tapi sebaik mungkin. Lepas tu cara yang kedua ialah menghadiahkan buku-buku. Allah izinkan tulis satu buku, Islam the Misunderstood Religion. Bukan bukunya elok, sempurna, tidak. Tapi one of the books that can be given to them. Jadi saya tunjukkan. Saya akan tunjukkan. Buku ini bila orang banyak tanya saya tentang Islam selepas berlaku tragedi di New York sana, dan saya pun tulis buku ni, Islam the Misunderstood Religion.
kesan daripada banyak pertanyaan, adakah Islam agama terorisme, tentang Al-Quran, saya pun tulis buku ini dan saya hadiahkan, saya berikan kepada orang bukan Islam. Itu saya buat langkah kedua. Saya doktor di klinik, jumpa non-Muslim sebagai pesakit, saya treat dalam cara yang terbaik yang boleh kita buat, walaupun kita, termasuk saya, tak perfect, layan mereka dengan baik walaupun dia non-Muslim. Kemudian saya hadiahkan buku. Dalam buku ni pasti ada ayat-ayat Quran menceritakan siapa dia, Rasulullah, apa itu Quran, ada cerita perbandingan dengan kitab-kitab lain. Kemudian barulah mungkin datang yang ketiga, dia tanya soalan, and then kita spread the words, spreads the beautiful words of the Quran daripada tahap ketiga itu, insya-Allah. Insya-Allah. Tapi yang pertama itu paling penting. Akhlak Quran kena kita hayati dalam pergaulan dengan non-Muslim, insya-Allah. Ya, sila. Okey, soalan nombor ketiga daripada Encik Wan Fauzi. Silakan. Selain mendalami Al-Quran, apakah lain yang patut dipelajari dan didalami untuk kebaikan dunia dan akhirat? Banyak yang berpendapat Quran sudah mencukupi dan dapat menjadi semua penyelesaian hidup. Silakan, Datuk. Ya. Kalimat itu ada benar tapi ada yang tidak lengkapnya. Al-Quran memang dalam surah An-Nahli ayat 89 Allah menyebutkan, surah An-Nahli surah nombor 16 ayat 89, memang Allah menyatakan dengan jelas Al-Quran ini tibyanan likulli syai'. Al-Quran, antara fungsi Al-Quran ialah tibyanan likulli syai', memperjelaskan tentang semua perkara. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika mentafsir surah An-Nahli ayat 89 yang saya bacakan sedikit tadi tentang tibyanan likulli syai', Quran memperjelaskan likulli. It explains everything. It explains everything. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, segala ilmu sudah disuluh oleh Quran. Tapi akan timbul pertanyaan, bab dinosaur, DNA, Quran suluh kah? Tidak. Sebab Al-Quran bukan buku sains. Dia hudan linnas, dia kitab petunjuk. Dalam konteks petunjuk agamawi, Quran suluh. Tetapi untuk kita pelajari Quran, dari situ kita nak faham semua, kita kena faham juga Al-Quran, dia topik-topik dia dalam bahasa mudah dia melompat-lompat. Ada satu perkara ada dalam ayat ini, satu lagi ayat lain. Maka kalau kita gabungkan semua, baru dapat picture yang sebenarnya. Clear? Dia tak macam kitab fiqh, sistematik. Najis dia bagi pada 3. Al-Quran bukan begitu. Dia bukan sistematik begitu. Dia kita dapat hukum ini di sana, hukum ini di sini. Sebab itu dalam Malaysia ditekankan pertama ilmu fardu ain kita kuasai dulu. Saya setuju di situ. Ilmu fardu ain artinya kefahaman asas yang wajib diketahui untuk mengesahkan akidah kepercayaan. Untuk mengesahkan amal yang kita kena buat secara individu. Secara sistematik. Contoh, fiqh ibadah. Belajar tentang semayang. Rukun semayang ada 13. Satu persatu disyarahkan. Najis, nak sucikan diri, badan, tempat solat daripada najis. Najis terbahagi pada 3 bahagian. Najis muhaffafah, mutawassitah, mughallazah. Setiap bahagiannya ada cara penyuciannya. Apa jenisnya yang jadikan dia mutawassitah, mughallazah dan sebagainya. Dalam bentuk sistematik. Itu dimasukkan fardu ain. Saya setuju itu difokus dulu supaya dalam masa singkat secara teratur kita faham the do's and don'ts in Islam untuk kita. Kemudian
Itu untuk budak darjah 1 bila masuk, artinya nak masuk tingkatan 1, dah mula diangkat ilmu tadabbur. Tadabbur Al-Quran consistently. Dan bila kita mula tadabbur Quran, dia tak boleh dipisahkan daripada Al-Hadis. Quran dan Hadis enggak bisa dipisahkan. Maka fardhu ain tadi akhirnya bergabung dengan Quran dan Sunnah, maka akhirnya fardhu ain tadi dia disuluh akhirnya oleh Al-Quran dan juga As-Sunnah. Fardhu ain dalam bab solat, akhirnya ayat-ayat tentang solat dalam Quran melengkapkan fardhu ain kita tentang solat secara yang lebih kemas. Lebih kemas sebab ada dalil. Tadi kita belajar fardhu ain tak faham dalil. Tapi fardhu ain itu dia terhasil dari dalil. Tapi kita tak faham dalil. Dia bukan terhasil sembrono. Yang diajar fiqh Syafi'i ke, dia terhasil dari dalil. Cuma cara kita belajar, kita tak faham dalil. Dia masuk tingkatan 1, kita mula tadabbur, maka dalil bergabung dengan fardhu ain kita, dan akhirnya berdasarkan dalil, dia akhirnya pergi lebih jauh daripada fardhu ain. Akhirnya dengan Quran dan Sunnah, kita akan berjalan di penjuru ilmu lebih jauh sekadar fardhu ain. Bukan sekadar fardhu ain, lebih jauh. Nampak perbezaan pendapat. Dan nampak akhirnya bagaimana kita beradab ketika berlaku perbezaan pendapat. Itu step yang kedua. Step pertama, kuasai fardhu ain terlebih dahulu. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, Sister Lee. Soalan seterusnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di Malaysia, born Muslim, bagaimana dapat kita tahu mengenai Al-Quran secara keseluruhan sebelum kita tinggalkan sekolah menengah? Silakan, Datuk. Ya. Al-Quran difahami dengan metodologi yang betul. Sebab itu sekadar kita nak kaji Quran seorang-seorang pun saya ada kebimbangannya juga. Sebab kita nak cari petunjuk, akhirnya kita jadi sesat selepas mengkaji Quran. Sesat selepas mengkaji Quran boleh berlaku? Ya, boleh berlaku. Sebab apa? Sebab metodologinya salah. Dia kena ada bimbingan yang betul. Bimbingan yang betul meletakkan kita di atas metodologi yang betul. Sahabat belajar daripada Nabi SAW. Sebab ilmu tafsir ini ilmu yang bukan layak bagi kita. Maka dia ada adab dia. Dia ada adab dia. Lantas, ya, saya merasakan di peringkat sekolah rendah, kuasai ilmu fardhu ain. Mendalam tentang fiqh ibadatnya, halal dan haramnya, tajwid, semua yang wajib kita kuasai fardhu ain itu di peringkat umur sekolah darjah 1 sampai darjah 6. Masuk tingkatan rendah sudah boleh mentadabbur ayat-ayat yang basic, Al-Fatihahnya, 3 qul, surah-surah pendek. Kemudian bila habis tingkatan 5 sudah boleh tadabbur dah, mengikut surah-surah satu persatu secara konsisten, dan diharapkan bila masuk sekolah, bila masuk universiti, dia sudah dalam proses nak khatam Quran dengan kefahaman. Khatam bukan khatam saja, khatam dengan kefahaman. Jadi saya menekankan tentang rojokan kena ada. Kemudian guru pun kena ada juga. Tapi rojokan kena betul dan guru pun kena betul. Saya mencadangkan untuk Malaysia lah, tafsir Al-Azhar oleh Hamka. Kita kena ada. Minta tafsir Al-Azhar satu contoh. Saya banyak memanfaatkan tafsir Al-Azhar. Saya banyak manfaatkan tafsir Al-Azhar. Ini saya tunjuklah. Ini tafsir Al-Azhar milik isteri saya. Saya pakai buku lain. Sebab dia pun kaji. Ini tafsir Al-Azhar isteri saya punya. Ini tafsir Al-Azhar saya punya. Buku lama.
sajalah tunjuk nak rasam tuan-tuan dan puan-puan beli. Saya cadangkan ini sebab Hamka tulis dengan cara metodologi yang betul. Metodologinya ada, betul. Ada dan betul. Dan yang kedua, Hamka dalam pentafsiran ini dia kait dengan isu semasa. Jadi apa yang dibincang relevan dengan era kita. Saya suka sangat ini. Saya suka sangat ini. InsyaAllah. Okey. Kemudian berguru. Cari guru. Ya, sila Puan. Tulisnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebagai seorang penghafaz Al-Quran, terdapat banyak syafaatnya bila di akhirat kelak jika seseorang penghafaz itu lupa sedikit sebanyak hafalan dia. Adakah dia tetap mendapat syafaat sebagai penghafaz Al-Quran? Terima kasih. Ya. Silakan, Doktor. Ya. Dia bukan mesti jadi al-hafiz untuk hafaz Al-Quran. Kita hafaz qulhu, kita beramal dengannya pun akan menjadi syafaat bagi kita biiznillah. Tapi al-hafiz yang menghafaz keseluruhan Al-Quran pasti ada kelebihannya, tak kita nafikan. Tak kita nafikan. Tetapi janganlah bimbang kalau kita bukan al-hafiz. Jangan bimbang sedikit pun. Ada sahabat radhiyallahu anhum yang bukan al-hafiz. Tapi mereka itu radhiyallahu anhum. Ya, memang ada ramai sahabat yang al-hafiz. Dia panggil sebagai qurra. Dalam kitab kita panggil al-hafiz. Tapi para sahabat ulama, para sahabat zaman dahulu yang hafaz Quran, mereka tak panggil al-hafiz, dia panggil qurra. Itu maksudnya yang hafaz Quran. Tapi ada sahabat yang masya-Allah radhiyallahu anhum yang bukan al-hafiz. Jadi kalau hari ini ada anak kita tak hafaz Quran, jangan bimbang. Saya lebih menekankan tentang faham. 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 Ada ibu bapa lebih tekan al-hafiz. Al-hafiz, al-hafiz. Tapi tak faham. Saya lebih suka anak-anak kita faham. Dia pergi luar negara. Dia faham. Isu akan dibangkitkan di luar negara macam-macam. Kalau dia tak faham, dia mungkin terpelanting. Wal'iyadzubillah. Faham. Maka kitab-kitab seperti ini nak bantu kita untuk apa? Faham. Tak hafal tak apa. Faham. Tapi kita akan hafal sikit sebanyak. Kan? Surah-surah yang pendek, Al-Fatihah memang sedia kita hafaz. Itu pun akan jadi syafaat. Kemudian kita tingkatkan hafazan. Tingkatkan. Itu yang sepatutnya kita buat. Tapi most important ialah understanding the message. InsyaAllah, Puan. Soalan terakhir, Doktor. Okey, baik. InsyaAllah. Apakah kita akan disoal daripada saudara Amin, ya? Ya. Apakah kita akan disoal oleh Allah di hari akhirat apabila kita tak memperkenalkan Al-Quran kepada non-Muslim? Silakan. Allah. Berdakwah ini wajib. Dan dakwah yang sebenarnya ialah mengajak orang kafir kepada Allah. Mengajak orang-orang yang non-Muslim kepada Islam. Itu dakwah sebenarnya. Dakwah sesama kita ini ada yang mengatakan dia bukan dakwah, dia islah. Dah beriman, tapi nak mengelokkan lagi. Tapi tak mengapa. Dakwah sesama kita pun dakwah juga. Dakwah artinya seruan. Tapi seruan yang sebenarnya, yang wajib itu ialah kepada non-Muslim. Lantas soalan tadi, kalau kita di Malaysia, masyarakat majmuk, kita ada kawan yang non-Muslim. Soalan saya, kita berusaha tak untuk sampai Islam kepadanya? Usaha. Kita bawa dia minum teh tarik, sembang macam-macam tentang bola sepak. Oh, baru ni England dengan Itali. Sembang pumpang England, Itali. Quran tak sampai juga. Jadi soalan saya, kalau kita tak berusaha sungguh-sungguh. Ya, saya guna bahasa lapik. Saya khawatiri Allah akan bertanggungjawabkan kita. Sebab hukum asal dakwah ini
adalah wajib. Cuma akhirnya ada perincian supaya kita tak sampai tak boleh tidur pula. Ada yang mengatakan fardu itu, ada yang mengatakan fardu ain. Everybody must do da'wah to the non-Muslims. Satu pendapat. Pendapat yang kedua, fardu kifayah. Jika ada di kawasan kita ini, sudah ada grup yang mengajak non-Muslim kepada Allah ataupun paling kurang menyampaikan Islam, ada grup main peranan di kawasan kita, maka kita tak akan dipertanggungjawabkan. Bolehlah kita angkat yang fardu kifayah itu. Artinya walaupun kita tak mengajak, tapi ada grup yang mengajak, maka kita tak akan dipertanggungjawabkan. Tapi ada ulama kata still kita akan dipertanggungjawabkan. Justru sebab itu mukadimah tadi saya tekan usaha. Setiap seorang daripada kita kena rasakan ini tanggungjawab kita. Walaupun kita tak ada ilmu, tak tinggi ilmu, tapi paling kurang kita bagi buku hadiah kepadanya tentang Islam. Itu satu bentuk dakwah. InsyaAllah. Walid, saya serahkan balik. InsyaAllah. Ya, baik. Itu tadi soalan yang terakhir. Dan apa tu tadi, co-host tadi pun ada share link untuk siapa-siapa yang nak beli buku Datuk Boleh. kita dapatkan di Shopee, ada diskaun 40%. Jadi siapa yang berminat tolong tengok di di link tu ataupun boleh masuk ke Nur Islam Academy Telegram. Sebab kami post banyak info di dalam Telegram Nur Islam Academy, dan di Facebook Nur Islam Academy juga kami akan post semua kuliah-kuliah untuk recording ke apa. Jadi kata-kata terakhir, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk Dr. Daniel. Ini kuliah kita yang kali kedua. Ya, insyaAllah. Ya, semoga kita berjumpa lagi insyaAllah pada InsyaAllah. yang ketiga ya Datuk. InsyaAllah Puan. InsyaAllah. Ya, dan insyaAllah minggu ni kita ada 5 kali Jumaat, 3 kali Jumaat. Jadi minggu yang kelima kita akan bersiaran lagi Datuk? InsyaAllah Puan. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi kami kata akhir minta Datuk doakan untuk kami di sini yang yang menghadapi COVID yang teruk di sini dengan peningkatan kes yang amat tinggilah dekat kawasan Ulu Klang dengan PJ dekat sini Selangor. Minta Datuk tolong doakan untuk kami di sinilah supaya kami InsyaAllah. tak dijangkiti dengan kuman-kuman, InsyaAllah. bala-bala semua ni. InsyaAllah. Jadi terima kasih Datuk. Ya, silakan Datuk doa. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Ya dzal jalali wal ikram. Kurniakanlah kepada kami ilmu kebenaran dan kurnialah kepada kami kefahaman terhadap Al-Quran, dan jadikanlah kami golongan yang bertakwa kepadamu ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, redakanlah COVID-19 ke atas bumi Malaysia. Jauhkanlah jangkitan COVID ini ke atas kesemua kami. Semoga dengan itu dapat kami beribadah kepadamu, sujud kepadamu, rokok kepadamu secara sempurna. Ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Datuk, terima kasih Sama-sama, baik. Dan terima kasih juga kepada para jemaah yang menyertai kuliah ini. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.